Ketika kita mula hilang kasih dan sayang, maka berlakunya banyak perkara kejahatan dan kemaksiatan. Antaranya berlakunya putus silaturahim, akan berlakunya hasad dan dengki sesama orang Islam itu sendiri, dan banyak kemaksiatan akan berlaku dan kejahatan akan berlaku jika mana terangkatnya kasih dan sayang di dalam hati-hati kita semua. Pada ketika itu akan berlakunya pembunuhan, berlakunya kezaliman, puncanya daripada kasih yang telah hilang. Tidak heran pada kita pada zaman mutakhirin banyak berlakunya perceraian di dalam keluarga, kerana apabila kasih ini mula hilang sedikit demi sedikit. Sebab itu tuan-tuan, ia bermula daripada hati yang terlalu sakit. Apabila kita ini mempunyai sakit yang zahir, semua orang akan kesian dengan kita. Kita ada kencing manis, orang kesian dengan kita. Kita ada sakit jantung, orang kesian dengan kita. Kita ada gout, orang kesian dengan kita. Tetapi tak ada siapa kesian dengan kita bila sombong ini mula membesar dalam hati kita. Tak ada siapa kesian dengan kita bila hasad ini mula membesar dalam hati kita. Tak ada siapa kesian dengan kita bila ujub ini mula membesar di dalam hati kita dan roh kita. Penyakit batiniah ini tak ada siapa yang kesian, dan tak ada siapa yang cadangkan di mana klinik yang perlu kita pergi, dan tak ada siapa yang cadang kat kita ubat apa yang perlu kita makan. Dalam pada kita melakukan salat, mengeluarkan zakat, dalam pada yang sama kita mempunyai sifat memutuskan silaturahim, dalam pada yang sama kita membuka aib orang lain daripada muda sehingga zaman ini. Daripada masa yang sama kita melaksanakan haji dan umrah setiap tahun, tetapi kita masih lagi tidak boleh menyelesaikan masalah penyakit batiniah ini. Tamak dengan keduniaan yang tidak pernah puas daripada muda sehingga tua. Tamak dengan kemuliaan yang tidak pernah puas daripada muda sehingga kita berumur dan sehingga kita dibawa ke liang lahat. Allah ini terlalu sayang kepada kita. Dia ingatkan kita di dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Celaka orang yang bergelumang dengan kehidupan dunia yang sehinggakan dia jauh dengan Allah. Duk pulun cari daripada mula kita muda sampailah kita tak berhenti duk pulun cari. Pada hakikatnya tak ada apa pun yang ada pada kita, sehingga kan kita mula jauh dengan Allah. Kita terlupa benda yang kita pulun selama ini, apa yang menjadikan faedah pada agama. Pernahkah kita teringat satu masa dalam kita kalut duk pulun dan kita cari dunia yang kita nak tinggal ini, kita telah bersiap sedia atau tidak tentang akhirat yang bakal kita pilih. Dalam dunia kita ada rumah, tuan-tuan. Yakin tak kita telah disiapkan rumah kita di akhirat? Dalam dunia kita ada kenderaan 2-3 biji. Yakinkah kita telah disiapkan dan disediakan kenderaan kita di akhirat? Ketika saya berkata sedemikian, ada seorang hamba Allah jumpa saya. Ustaz, saya tiap-tiap tahun korban. Nabi janji orang yang berkorban itu akan
disiapkan baginya borok. Saya kata, masalah peagihan korban sehingga sekarang tak selesai. Daging tak cukup. Apakah orang-orang sedemikiankah yang dapat bahagian seekor buruk pada sisi Allah? Bertahun tuan-tuan masalah daging korban ini tidak selesai. Bubuhlah banyak ekor sekalipun. Pengkhianatan, tidak amanah di dalam pembahagian korban ini masih tidak selesai, masih tidak boleh disempurnakan. Setiap tahun daging tetap tidak cukup. Siapakah mereka ini? Siapakah membuat pengkhianatan ini? Apakah orang yang tidak salat? Apakah orang yang tidak membaca suratul kahfi? Apakah orang yang tidak membaca suratul muluk? Apakah orang yang tidak berpuasa dalam bulan Ramadan? Apakah orang yang tidak mengerjakan umrah? Yang melaksanakan dan yang melakukan perkara tersebut adalah orang yang salat 5 waktu sehari semalam. Orang yang puasa dalam bulan Ramadan, hatta mereka yang berpuasa pada 1 sehingga 10 Muharram, mereka yang berpuasa Isnin dan Khamis, tetapi apabila diuji oleh Allah dengan sekilo daging yang segar, mereka tidak mampu mempertahankan akan iman dan Islam mereka. Apakah orang ini selayaknya dikurniakan seekor buruk besok di akhirat? Apakah orang yang tamak dengan dunia ini dan rakus dengan dunia ini orang yang layak untuk menerima seekor buruk di yaumul akhirah? Kita tanya dari kita, apakah pengorbanan kita yang kita lakukan setiap tahun menyamai dengan pengorbanannya Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam, sehingga pengorbanan Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ibrahim diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, jika perkara ini tak selesai, sebab yang akan menghadap Allah adalah roh kita. Jasad kita orang tot buang tuan-tuan, orang lempak tuan-tuan di tanah perkuburan. Baru sat-sat Allah memberikan kita satu pengajaran. Saudari se-Islam kita menemui Allah Subhanahu wa ta'ala, jasadnya orang akan simpan di liang lahat. Yang menghadap hadrah Allah adalah ruhnya. Inilah tuan-tuan, sebab itu Allah nyatakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, kata Allah, tidak ada manfaat harta dan anak pinak, illa man atallaha, melainkan orang yang kembali kepada Allah, datang kepada Allah, menemui Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Mana hati sejahtera? Mana hati yang selamat? Hati yang tenang dengan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuan-tuan, kita rasa kita baik, ya ke kita baik? Kita rasa kita salat, ya ke kita salat? Saya tanya dari saya, tuan-tuan tanya dari tuan-tuan. Selama sampai hari ini kita tak buatkah perkara yang Allah tak suka? Alhamdulillah Ustaz, saya tak tinggal semayang. Semayang kita buat, mengumpat pun kita buat. Tuan-tuan, Nabi kata, orang yang mengumpat orang ni, mula hari yang dia mengumpat itu amal soleh dah, semua dia bagi ke orang tu.
Tu kalau satu orang, tuan-tuan. Kalau umur kita 70 tahun, kita kata ke orang, kita buka aib orang 1000 orang, mana amal salah kita? Yang kita rasa kita ni bagus. Mana amal salah kita yang kita boleh kata aku ni boleh duduk syurga Allah? Mana amal salah kita? Tuan-tuan, kita kata kita baik. Dalam satu masjid kita masih berkelahi. Yang berkelahi ni orang salat. Yang berkelahi ni orang yang memberi zakat. Yang berkelahi ni adalah orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, kita nak kata kita baik. Saya selalu cakap dalam kuliah saya boleh berlakon jadi orang baik, tapi yang tahu baik tidak baik. Kita boleh tipu orang, tuan-tuan, tapi kita tak boleh tipu Allah. Selama mana kita nak membohongi Allah, selama mana kita ingin menipu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini kenyataannya, tuan-tuan. Dan inilah yang berlaku. Iblis laknatullah, sebelum ditukar nama daripada iblis, namanya Azazil, kerana dia rasa dia baik. Satu perkataannya, wa ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Dia rasa dia baik seorang saja. Kita rasa kita baik seorang ke? Kita rasa kita baik ke 1000 orang? Iblis ini dia rasa dia lebih baik daripada Nabi Adam, lalu Allah halau dia daripada jannah. Tuan-tuan, kalau kita yang belum masuk syurga ni rasa dah lebih baik pada orang lain, bolehkah kita masuk syurga? Syurga ni susah, tuan-tuan, bukan senang. Syurga ni susah. Kalau senang, ramai orang boleh masuk syurga. Ada orang yang dari jauh lagi dia tak boleh masuk. Ada orang nak sampai dah, dia dihalang untuk masuk. Ada orang yang dah berjalan di pertengahan jalan, dia tewas, tuan-tuan. Sebab itu kita ni sentiasa mengharap rahmah birrahmah daripada Allah.